Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video cikgu pada hari ini. Okey, so hari ini kita nak tengok tema baru, okey, tema 1 mekanik Newton bagi topik pertama dalam fizik tingkatan 5 SSM, okey, iaitu bab 1 daya dan gerakan bahagian yang kedua. Okey, tetapi video cikgu hari ini untuk topik ini adalah bahagian pertama. Okey, so kita tengok dalam topik ini, okey, dalam topik daya dan gerakan yang kedua ni, okey, so kita ada 4 subtopik utama, okay, iaitu daya paduan, leraian daya, okay, keseimbangan daya dan kekenyalan. Tetapi hari ini cikgu memang hanya nak fokus kepada daya paduan sahaja. Okey, so untuk ketiga-tiga yang lain tu kita akan tengok dalam next video. Okay, so kita tengok dulu apa standard kandungan dan standard pembelajaran, okay, yang kamu akan belajar dalam video hari ini. Okay, so kita nak tengok daya paduan, okay, dan di akhir video ini cikgu harap kamu boleh menyatakan apakah maksud daya paduan. Okey, so kita terus perhatikan gambar yang ada pada skrin. Okey, so rajah menunjukkan dua orang peserta sedang bertanding dalam satu pertandingan tarik tali. So kamu tengok yang merah ni, okey, dia menarik ke sebelah belakang. Okey, so kemudian dia berlawan dengan murid B. Okey, murid B pula ke sebelah sisi satu lagi. So maksudnya kamu tengok lagi garisan merah line dia ni. Okey, contohlah dekat bendera dia, dekat tali dia ni kita ada satu bendera penanda. So kita tengok bendera tu stick saja dekat garisan merah tu. Okey, garisan pembahagi kawasan tu. Okey, so maksudnya daya kedua-dua ni mempunyai daya yang sama. Okey, so kita tengok lagi contoh seterusnya. Okey, so kita kata jika satu objek pegun tu dikenakan dua daya yang mempunyai magnitud sama tapi arah berlainan, maka objek kekal dalam keadaan pegun. So objek dekat sini ialah apa yang ada pada tali ni. Contohnya kita letak satu penanda, bendera. So bendera tu kekal pegun. Okey, sebab kedua daya yang menariknya di sebelah kiri dan kanan adalah sama magnitudnya. Okey, so magnitude tu apa? Magnitude tu adalah nilai daya tersebut. Okey, so kalau kamu terlupa apa itu kuantiti fizik, apa itu magnitude dan sebagainya, kamu boleh recall balik tengok video cikgu yang cikgu tunjuk untuk bab 1 pengukuran. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Rajah menunjukkan dua pasukan sedang bertanding dalam satu pertandingan tarik tali. Okey, so kamu tengok kat sini ada seorang saja yang berlawan dengan 4 orang. Okey, so bila macam ni, kalau kita tengok pun macam unfair kan. So kalau macam ni kita akan kata jika satu objek pegun, okey, objek pegun tu sama macam tadi. Okey, so katalah dekat bendera ni kita ada satu penanda. Okey, kita letak satu bendera dekat situ. So bendera tu yang akan jadi objek dalam kes ini. Okey, so dua daya yang punyai magnitude berbeza. Magnitude berbeza ni lah. Ini dayanya seorang. Okey, daya yang ni daripada 4 orang. So memang magnitude dia berbeza lah. Dan pada arah berlainan. Okey, satu ke kiri, satu ke kanan. Maka kita kata objek akan bergerak pada arah daya yang lebih besar. Okey, so kat sini yang mana daya lebih besar? Mestilah daya yang 4 orang ni. Okey, so kita kata daya bagi pasukan B akan lebih besar daripada daya murid A seorang tu. Okey, so jadi kat sini kita boleh nampak lah daya paduan tu definisi dia apa. Okey, daya paduan ni ialah daya tunggal, okey, yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, so contohlah kamu kata macam tadi kan, kes yang ni kita tengok daya yang sebelah kiri ni ada satu saja. Okey, yang sebelah kanan ni ada 4. Maka kita kata macam mana kita nak tengok daya paduan? Kita ambil jumlah secara vektor. Maksudnya bila arah berlainan kita tolak lah. Okey, so ke kanan ni positif, ke kiri tu negatif. So jumlah daya tu kita kata sebagai daya paduan.
Okey, so kita tengok situasi pertama. Okey, situasi pertama yang ni kamu juga boleh rujuk dekat buku teks. Okey, so kita ada dua peserta A dan peserta B. Okey, so peserta A dengan B ni kalau kita tengok bendera ni berada dekat sama je dengan garisan tu. So daya, magnitude daya bagi peserta A sama dengan magnitude daya bagi peserta B. So kita akan kata objek ini adalah kekal pegun. Jadi daya paduan dia adalah kosong. Okey, so bila dia sama macam kita buat FA tambah dengan negatif FB. So sama dengan so sama dengan, jadi sebab kita kata FA ni sama dengan FB, so FA tambah dengan negatif FA, maka kita dapatlah kosong. So kosong ni adalah daya paduan. Okey, so kita tengok contoh yang kedua. Okey, situasi kedua, kamu perhati pada gambar tersebut, kamu boleh nampak daripada gambar tu dengan jelas. Okey, peserta mana yang lebih kuat? Okey, mestilah peserta B. Okey, nampak tak tali dia dah tarik, tengok jarak dia daripada penanda tu nak menang main tarik tali ni lebih jauh. Okey, peserta A tu dah kurang. Jadi kita kata kat sini daya paduan ni akan ke kanan lah. Okey, so nilai dia macam sama macam tadi. Kalau kamu nak kira daya paduan, so F ialah FA, okey, FB tambah dengan negatif FA. So contohlah katalah kita ada nilai kat sini, sebelah sini 10 Newton, kat sini 8 Newton. Okey, so 10 tambah dengan negatif 8, so kita kata 2 Newton ke kanan. Okey, so inilah daya paduan dia ke kanan. Okey, so ini bergantung kepada nilai magnitude yang diberilah. Okey, so kita tengok situasi ketiga. Okey, situasi ketiga sama macam tadi, kamu perhatikan kaki dia, kaki peserta tersebut. Okey, kaki peserta B tu dah rapat dengan garis penamat tu. Okey, maknanya ini kita kata daya bagi peserta A adalah lebih besar daripada daya peserta B. So kalau kat sini pun kita boleh nampak daya paduan tu akan lebih kat mana? So daya paduan akan ke kiri. Okey, so cikgu harap kamu boleh fahamlah ketiga-tiga situasi. Okey, so kita ada situasi di mana mungkin pegun, okey, bila kedua-duanya adalah sama kiri dan kanan, ataupun contoh lagi kalau kata atas bawah pun sama. Contoh kalau untuk situasi pertama tadi ni kita ada satu objek, okey, tarik ke atas daya 1, tarik ke bawah pun daya 2. Okey, katalah F1 ni sama dengan F2. So kita akan kata objek ni walaupun ditarik ke atas ke bawah ataupun ke kiri ke kanan, jika magnitude kedua-dua daya tu adalah sama, maka kita kata objek itu berada dalam keadaan pegun. Okey, tapi sama juga dengan situasi 2. Kalau objek itu ditarik ke kanan lebih, so ini katalah ke atas lebih besar, kan ke atas ni ada 2 daya, so ke bawah 1. So kita akan kata daya paduannya ke kanan. So kalau kanan ni biasa kita kata positif lah, sama juga dengan atas ni positif. Kalau ke kiri tu kita kata negatif. Okey, kemudian situasi ketiga pun sama. Contoh, kamu ada satu objek, kita tarik ke atas satu daya, ke bawah ni ada 2 tarik. So ke bawah ni daya tu akan menjadi negatif lah, sama juga dengan daya paduan ke kiri. Okey, so nilai tu dia tak jadi negatif. Yang negatifnya cumalah arah dia. Okey, so bila negatif tu maksudnya kita ambil arah yang bersetentang dengan yang positif. So kalau kanan positif, kiri negatif. Atas positif, bawah akan jadi negatif. Okey, so cikgu harap kamu dapat memahami dengan baiklah apa yang cikgu terangkan pada bahagian pertama. So jangan lupa subscribe untuk terus dapat notifikasi next video. So boleh teruskan ke video yang kedua untuk bahagian kedua daya paduan. Okay, kita jumpa lagi.